Selamat sejahtera, Doktor. Kumpulan kami ialah kumpulan 7. Tajuk kami hari ini ialah kelestarian bahasa Bugis. Dan berikut merupakan ahli kumpulan dalam kumpulan 7. Nama saya Ong Jain dan matriks nombor saya ialah BI23110241. Pertamanya, apa itu bahasa? Bahasa merupakan sistem lambang bunyi ucaran yang digunakan untuk berkomunikasi dalam manusia. Bahasa merupakan perantara penting dalam kehidupan seharian. Bangsa yang kami pilih ialah bangsa Bugis. Bangsa ini berasal dari Kepulauan Sulawesi Selatan di Indonesia. Bangsa ini berpindah dan bercampur dengan suku lain di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Bangsa ini berpindah kerana tekanan penjajah dan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Mereka mula berniaga dan mencari pekerjaan di sini. Kebanyakan bangsa ini menetap di Tawau. Bangsa Bugis ini mempunyai bahasa sendiri, iaitulah bahasa Bugis. Bahasa ini berasal daripada bahasa Nusantara yang termasuk dalam rumpun Ortodoksi Kumpulan Indonesia Tengah, iaitulah Melayu Polynesia Barat. Bahasa Bugis ini merupakan identiti masyarakat Bugis. Pada masa kini, bahasa ibunda bangsa Bugis ini kian hilang. Bahasa Bugis ini juga dikenali sebagai bahasa Ugis. Pada masa dulu, bahasa Bugis ini tersebar luas di sekitar Sulawesi Selatan dan sekitarnya, iaitulah Luwu, Bon, Sungai, dan lain-lain. Bahasa Bugis ini mempunyai 27 dialek, mengikut tempat leluhur orang Bugis di Kepulauan Sulawesi Selatan. Contoh dialek dalam bahasa ini ialah Luwu, Makassar, Repang, dan Wajo. Pada masa sekarang, bahasa Bugis ini tersebar dari Kepulauan Sulawesi Selatan hingga ke daerah-daerah di semenanjung Malaysia, Sabah, Sarawak, Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Contohnya, dalam bahasa Bugis saya disebut sebagai ia. Kamu disebut sebagai Iko dan dia disebut sebagai Alina. Dua raja di sebelah kiri merupakan tulisan aksara Lontara Bugis. Tulisan ini terdiri daripada 23 huruf. Tulisan ini dinamakan sebagai Lontara. Mereka selalunya digunakan oleh suku Bugis dan suku Makassar. Nama lontara ini diambil daripada sejenis pokok nipah yang dikenali sebagai lontar. Daun pokok nipah ini ialah bahan yang digunakan untuk menulis manuskrip di Indonesia dan Asia Tenggara. Kelahiran tulisan tangan bangsa Bugis ini dikaitkan dengan Ila Galigo, puisi agung yang diilhamkan daripada legenda Bugis. Tujuan kami menjalani kajian ini ialah untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan kegugusan bahasa Bugis dalam kalangan masyarakat Bugis. Dalam kajian ini, kita juga terdapat 3 objektif. Yang pertamanya ialah mengenal pasti perbezaan antara bahasa Bugis dengan bahasa pertuturan harian yang digunakan oleh masyarakat. Yang kedua ialah meneliti faktor-faktor yang menyumbang kepada penurunan penggunaan bahasa Bugis dalam masyarakat sekarang. Yang terakhir ialah menganalisis langkah-langkah dalam memelihara bahasa Bugis. Assalamualaikum, nama saya Nusyafina binti Freddy, nombor matriks BA23110258. Saya akan membentangkan bahagian 3.0 iaitu metodologi kajian. Antara tujuan untuk menyediakan bentuk kajian ini adalah untuk mengaitkan objektif kajian dengan hasil kajian. Bentuk kajian yang kami gunakan adalah kaedah primer, iaitu melalui kaedah penyelidikan. Kami mengedarkan borang soal selidik. Borang soal selidik ini terdapat 2 bahagian dan 11 soalan. Bahagian pertama akan berkaitan dengan demografi responden, manakala bahagian 2 pula berkaitan dengan domain penggunaan bahasa Bugis. Fokus kami dalam mengedarkan borang soal selidik ini adalah 30 orang responden sahaja.
Seterusnya kaedah sekunder. Kaedah sekunder kami menggunakan kaedah kepustakaan. Kami membuat rujukan melalui jurnal, artikel dan Google Scholar. Kaedah kepustakaan ini kami lakukan pada peringkat awal untuk mendapatkan maklumat asas. Seterusnya saya akan menerangkan tentang analisis data soal selidik, iaitu bahagian pertama, demografi responden. Soalan pertama yang kami berikan kepada responden ialah bertanyakan tentang jantina mereka. Sebanyak 76.7%, iaitu 23 orang responden adalah perempuan, manakala 23.3% sebanyak 7 orang responden adalah lelaki. Khususnya berkaitan soalan 2 iaitu umur. Di bawah 20 tahun adalah sebanyak 23.3% responden dan 21 hingga 29 tahun adalah bersamaan dengan 66.7%. Manakala 30 ke atas adalah 10% sahaja. Selain itu, soalan ketiga ialah tentang status responden. Sebanyak 73.3% bersamaan dengan 22 orang adalah pelajar, manakala 20% bersamaan dengan 6 orang bekerja, dan tidak bekerja sebanyak 6.7% bersamaan dengan 2 orang sahaja. Seterusnya soalan keempat iaitu bahasa yang diajar oleh bapa. Seperti yang kita lihat, bahasa Melayu merupakan bahasa yang popular diajarkan kepada anak mereka, iaitu sebanyak 11 orang, manakala Bugis 8 orang, Cina 7 orang, Bajau 2 orang, dan Jawa Murut sama-sama 1 orang. Soalan 5 pula ialah bahasa yang diajar oleh ibu. Sama juga, Melayu 9 orang merupakan bilangan yang tertinggi, manakala Cina dan Bugis sama-sama 7 orang, Dusun 2 orang, dan Bajau, Brunei, Kedayan, Sungai dan Tidung 1 orang. Seterusnya bahagian kedua iaitu domain penggunaan bahasa Bugis. Soalan 6 ialah, adakah anda fasih dalam bertutur dan memahami bahasa Bugis? Daripada 30 orang responden, sebanyak 13.3% bersamaan dengan 4 orang fasih dalam bertutur dan memahami bahasa Bugis. Manakala 50% bersamaan dengan 15 orang kurang fasih, dan 36.7% sebanyak 11 orang tidak fasih dalam bertutur dan memahami bahasa Bugis. Soalan ketujuh pula ialah, adakah anda bertutur dalam bahasa Bugis di rumah? Sebanyak 33.3% bersamaan dengan 10 orang bertutur dalam bahasa Bugis di rumah. Manakala 66.7% bersamaan dengan 20 orang tidak bertutur dalam bahasa Bugis ketika berada di rumah. Soalan ke-8 ialah, adakah anda bertutur dalam bahasa Bugis semasa berada di sekolah atau IPT? Sebanyak 6.7% bersamaan dengan 2 orang bertutur dalam bahasa Bugis semasa berada di sekolah. Manakala 93.3% tidak bertutur dalam bahasa Bugis ketika mereka berada di sekolah. Hal ini mungkin bahasa Bugis kurang diperkenalkan di sekolah ataupun IPT. Seterusnya soalan 9 ialah, adakah anda bertutur dalam bahasa Bugis apabila berjumpa dengan rakan Bugis yang lain? Sebanyak 36.7% bersamaan dengan 11 orang bertutur dalam bahasa Bugis ketika berjumpa dengan rakan, manakala 63.3% bersamaan dengan 19 orang tidak bertutur dalam bahasa Bugis ketika berjumpa dengan rakan mereka. Manakala soalan 10 ialah, adakah anda bertutur dalam bahasa Bugis apabila berada di tempat keramaian? Sebanyak 20% bersamaan dengan 6 orang
bertutur dalam bahasa Bugis ketika mereka berada di tempat keramaian, manakala 80% bersamaan dengan 24 orang tidak bertutur dalam bahasa Bugis ketika berada di tempat keramaian. Manakala soalan terakhir iaitu soalan 11, adakah anda minat dengan bahasa Bugis? Seramai 76.7% bersamaan dengan 23 orang minat untuk mempelajari lagi bahasa Bugis ini, manakala 23.3% bersamaan dengan 7 orang tidak berminat dengan bahasa Bugis. Jadi melalui hasil data yang kami kumpul, kita dapat lihat bahawa bahasa Bugis ni kurang dikenali dan ditutur oleh masyarakat Bugis pada masa kini, terutama dalam kalangan umur 20 hingga 30 ke atas begitu. Seterusnya, status kedudukan bahasa Bugis. Bahasa Bugis boleh dikategorikan sebagai bahasa yang minoriti di Malaysia kerana bilangan penuturnya yang sedikit berbanding dengan bilangan bahasa majoriti iaitu bahasa Melayu. Penggunaan bahasa ini akan pupus jika ia tidak dipelihara dengan sebaiknya oleh masyarakat, terutamanya masyarakat yang berbangsa Bugis. Bahasa ini masih kerap digunakan pada masa kini, tetapi majoriti hanya golongan warga emas berbangsa Bugis sahaja yang sering menggunakannya. Hal ini kerana mereka telah dibesarkan dengan didikan daripada ibu bapa mereka tentang penggunaan bahasa etnik sendiri dalam kehidupan seharian. Potensi untuk bahasa ini dipelajari oleh generasi masa kini amat rendah kerana bahasa ini kian tenggelam dan tidak digunakan di dalam pembelajaran sekolah rendah atau sekolah menengah. Akan menerangkan faktor kemerosotan bahasa Bugis. Faktor pertama yang menyebabkan kemerosotan bahasa Bugis dalam masyarakatnya di Malaysia ialah kekurangan bahasa Bugis sebagai bahasa pengantar. Yang pertama, bahasa Melayu sebagai bahasa utama di Malaysia dan juga pengaruh bahasa Inggeris. Selain itu, masyarakat setempat kurang menggunakan bahasa Bugis dalam kehidupan seharian mereka, terutama sekali pada masa kini yang lebih gemar menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Selain itu, kurangnya didikan ibu bapa terhadap anak-anak mereka kerana anak-anak mereka yang gemar menggunakan bahasa utama. Selain itu juga jumlah penutur yang sedikit dan malah dasar kerajaan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris di dalam pelajaran. Selain itu, perkahwinan campur antara etnik lain menyebabkan berlakunya kemerosotan dalam penggunaan bahasa Bugis. Keluarga menggunakan bahasa yang lebih dominan untuk berkomunikasi antara satu sama lain telah menyebabkan bahasa kedua kurang diperhatikan dalam keluarga. Kurang didikan ibu bapa juga dalam mendidik anak mereka terhadap bahasa etnik ibu atau bapa mereka. Selain itu, ia membawa kepada kekeliruan kepada anak-anak mereka dan mengakibatkan anak mereka cenderung memilih etnik yang lebih dominan atau etnik sebelah bapanya. Oleh itu, terdedah dengan media yang lebih menggunakan bahasa utama berbanding bahasa sendiri. Antara faktor yang seterusnya ialah penggunaan teknologi. Teknologi membuka akses kepada maklumat dan komunikasi global, tetapi juga telah mengukuhkan penguasaan bahasa global seperti bahasa Melayu dan Inggeris. Kekurangan kandungan digital dalam bahasa Bugis, penggunaan bahasa Bugis yang jarang digunakan dalam sistem pendidikan, penggunaan bahasa yang lebih universal dalam industri media dan hiburan, dan kebolehcapaian dan kemudahan kebanyakan adalah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Faktor yang terakhir ialah kurangnya sokongan asas. Sistem Pendidikan Nasional Malaysia sangat menekankan pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa utama serta bahasa asing seperti bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Antaranya ialah kekurangan program pemulihan bahasa Bugis, penggunaan media yang menggunakan bahasa Bugis yang sangat terhad, usaha mendokumentasi dan membangunkan sumber bahasa Bugis selalunya kurang dibiayai dan disokong. Penglibatan komuniti ketempatan
yang kurang bergiat aktif dalam memelihara bahasa mereka, kekurangan penggunaan bahasa Bugis dalam kerajaan dan pentadbiran, dan kekurangan dana menyebabkan banyak program pemeliharaan bahasa terhenti atau tidak berjalan. Baiklah, saya teruskan lagi dengan kesan kepupusan bahasa Bugis. Kesan yang pertama ialah kehilangan jati diri dalam sesebuah masyarakat. Bahasa ibunda mereka iaitu bahasa Bugis mula dipinggirkan. Seterusnya, bahasa Bugis juga sangat penting dalam membentuk identiti budaya. Kehilangan bahasa Bugis ini boleh mengakibatkan terputusnya hubungan antara mereka. Penduduk yang berusia, dorang lebih mudah, penduduk yang berusia lebih muda, dorang kurang pengetahuan untuk mengenai bahasa Bugis. Sebagai contoh, lagu, puisi, tarian dan kraf akan semakin hilang di telan zaman. Hal inilah yang sukar dilakukan oleh masyarakat yang lebih muda kerana mereka sukar untuk memahami secara mendalam mengenai bahasa Bugis. Dan ini menyebabkan kehilangan bahasa Bugis memberi dampak yang besar terhadap masyarakat dan komuniti mereka sendiri. Seterusnya, saya teruskan lagi dengan kesan yang kedua iaitu kemerosotan budaya dan ilmu dalam masyarakat Bugis. Kemerosotan yang berlaku ialah mereka kehilangan pengetahuan tradisional yang berbagai seperti kedokteran, pertanian dan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini kerana masyarakat Bugis terkenal dan kaya dengan cara penyembuhan tradisional. Jika cara dan penyembuhan tradisional ini semakin dilupakan, ianya memberi kesan kepada emosi dan psikologi masyarakat Bugis. Mereka juga akan merasa kekosongan dan kekeliruan terhadap bahasa mereka sendiri. Masyarakat Bugis akan menghadapi masalah krisis identiti iaitu mereka tidak tahu sama ada mereka adalah berbangsa Bugis ataupun tidak. Dan akhir sekali mereka akan cenderung kepada budaya lain yang lebih dominan sehingga mereka mengabaikan latar belakang etnik mereka sendiri. Kesan kepupusan bahasa Bugis yang ketiga ialah masyarakat Bugis akan terpinggir, di mana kesannya terbahagi kepada tiga iaitu sosial, ekonomi dan politik. Pada sosial, masyarakat Bugis akan kehilangan identiti budaya mereka disebabkan masyarakat Bugis akan merasa tidak dihargai dan kekayaan terhadap budaya ini secara keseluruhannya boleh berkurang. Seterusnya bagi ekonomi, itu sukar meningkatkan taraf hidup mereka disebabkan masyarakat Bugis yang mungkin tidak akan mendapat sokongan daripada masyarakat lain dan ini akan menyebabkan kesukaran dalam bersaing dalam pasaran bekerja. Kesan terhadap politik pula di mana pendapat atau suara yang dibawa oleh mereka tidak akan didengar diri dan mungkin akan berlaku pemberontakan antara satu sama lain. Kesan kepupusan bahasa Bugis yang keempat ialah masyarakat kehilangan bahasa ibunda yang juga terbahagi pada tiga iaitu sosial, pendidikan dan ekonomi. Di mana sosial menyebabkan kesukaran untuk memahami dan meneruskan tradisi bagi kaum Bugis dan menyebabkan hilangnya keunikan dan kekayaan terhadap bahasa tersebut. Dan ini akan memberi kesan terhadap ilmu-ilmu yang diberikan secara turun-temurun. Seterusnya adalah pendidikan. Pendidikan akan menyebabkan kehilangan kelebihan kognitif terhadap bahasa yang mengakibatkan kemerosotan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah dan warisan budaya Bugis ini. Yang ketiga adalah dari segi ekonomi, di mana ia boleh menjejaskan sektor tertentu kerana ia bergantung kepada pengetahuan tradisional dan bahasa tempatan. Dan ini akan menyebabkan kurangnya daya tarikan pelancongan budaya untuk memahami lagi bahasa Bugis ini.
Seterusnya, langkah-langkah melestarikan bahasa Bugis. Bangsa Bugis adalah bangsa yang berasal dari Sulawesi Selatan Indonesia, serta memiliki warisan budaya yang kaya dan sejarah maritim yang gemilang. Oleh itu, bangsa Bugis menghadapi pelbagai cabaran dalam mempertahankan identiti budayanya. Peranan sekolah adalah salah satu langkah untuk melestarikan bahasa Bugis. Pertama, melalui pendidikan formal, yaitu bahasa Bugis ini dia boleh dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah di kawasan yang mempunyai komuniti bangsa Bugis yang besar. Yang kedua, melalui pengajian budaya, dengan menumbuhkan pusat pengajian Bugis di institusi pengajian tinggi. Yang ketiga, mendirikan kelab atau komuniti budaya Bugis di sekolah dan di universiti. Kelab ini dia boleh mempromosikan pembelajaran dan apresiasi budaya Bugis melalui aktiviti seperti bengkel. Yang keempat, melalui pendidikan budaya, yaitu pendidikan memainkan peranan penting dalam memupuk pemahaman dan budaya Bugis. Langkah yang seterusnya adalah melalui peran komuniti, masyarakat, dan kerajaan. Yang pertama adalah mengadakan kempen kesedaran, contohnya mengenai kepentingan memelihara bangsa Bugis melalui seminar, bengkel, dan festival bahasa. Seterusnya melalui acara kebudayaan seperti pesta adat, pertunjukan, seni tradisional, dan perayaan khas Bugis. Seterusnya melalui pameran budaya, contohnya mempamerkan busana tradisional Bugis, pameran seni seperti ukiran kayu dan lukisan tradisional. Yang terakhir melalui festival budaya Bugis tahunan, yaitu pertunjukan tarian Bugis seperti Pakarena yang menggambarkan keindahan gerakan dan sejarah tarian. Seterusnya adalah melalui peranan media. Yang pertama, melalui bahan bacaan dan media seperti menerbitkan pelbagai bahan bacaan dalam bahasa Bugis. Contohnya buku cerita kanak-kanak, novel, majalah, dan surat kabar. Seterusnya, penggunaan platform media sosial dan digital adalah satu cara efektif bagi generasi muda. Contohnya video pendek, infografik, dan artikel blog. Seterusnya, langkah yang dapat dilakukan dalam melestarikan bahasa Bugis ialah melalui peranan ibu bapa. Ibu bapa boleh mengajarkan anak-anak mereka bahasa Bugis dengan menggunakan bahasa Bugis dalam perbualan seharian. Selain itu, ibu bapa juga boleh menggunakan bahasa Bugis dalam menceritakan cerita-cerita rakyat dan cerita legenda. Dengan berbuat demikian, anak-anak akan mula memahami dan selesa dalam menggunakan bahasa Bugis dalam perbualan seharian. Kesimpulannya, bahasa Bugis merupakan salah satu bahasa yang digunakan oleh setengah orang di Sabah. Bahasa Bugis juga merupakan elemen yang penting dalam identiti budaya masyarakat Bugis. Untuk memastikan penggunaan bahasa ini tidak ditelan zaman, ia memerlukan perhatian yang mendalam seperti membuat kajian berkaitan kelestarian bahasa Bugis ini. Kajian ini telah menerangkan tentang faktor kemerosotan bahasa Bugis, langkah-langkah melestarikan bahasa Bugis, dan kesan kepupusan bahasa Bugis. Selain itu, kajian ini menunjukkan bahwa agen sosialisasi, khususnya ibu bapa dan komuniti, perlu memainkan peranan penting dalam menggalakkan generasi muda bertutur dalam bahasa ibunda mereka dan menjaga bahasa Bugis dalam masyarakat dengan berkongsi pengetahuan dan kesedaran di kalangan mereka. Oleh itu, kajian ini menerangkan secara kritis isu-isu yang dibincangkan dari pandangan yang berbeza dan menekankan kepentingan menjaga bahasa ibunda mereka untuk masa hadapan. Secara keseluruhannya, bahasa Bugis akan dapat terus berkembang dengan meluas sehingga ke generasi yang akan datang. Kami berharap agar bahasa ini tidak dilupakan oleh seluruh masyarakat dan sentiasa dihargai. Seterusnya ialah bagian lampiran. Saya akan menerangkan tentang makanan tradisi kaum Bugis. Antara makanan tradisi kaum Bugis yang terkenal ialah burasak, sanggal papek, ayam masak kuku atau lengkuas, barobok, pisang hijau, dan sekaporo. Seterusnya, pakaian tradisional kaum Bugis ialah baju bodoh. Manakala alat muzik kaum Bugis ialah kacaping, hana bacing, gesok-gesok, tolindo, dan kuik-kuik. Semua makanan tradisi, alat muzik, dan pakaian tradisional ini mempunyai keunikan mereka sendiri dan telah menjadi identiti bagi kaum Bugis. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih.